Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat yang tengah menonton video saya pada hari ini. Jadi, saya Mawar Sufi Saud bin Ramli, merupakan pelajar SMK Tun Said dan juga dari kelas Tingkatan 6 Syafi'i, ingin membentangkan sebuah isu yang selalu menjadi bualan orang ramai sehingga pada hari ini. Isu yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah masalah remaja. Jadi, sebelum saya membentangkan dan bincangkan isu kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mentakrifkan sebuah definisi mengenai remaja. Seperti apa yang kita tahu, remaja ini merupakan satu unit ataupun sebuah kelompok yang besar yang akan menjadi penerus generasi yang masa akan datang. Oleh hal yang demikian, remajalah adalah sebuah generasi Y yang akan menjadi penentu kemajuan dalam sebuah wilayah ataupun negara, sama ada dari segi pembangunan, urbanisasi, ekonomi, politik dan sosial pada generasi akan datang. Jadi, kita patut lebih menitikkan berat mengenai isu masalah remaja kerana remaja pada hari ini mampu menggambarkan bagaimana kemajuan generasi pada masa akan datang. Jadi, antara salah satu faktor mengapa isu masalah remaja masih berlaku pada hari ini ialah faktor pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana rakan sebaya mampu mencorakkan personaliti seseorang dan pengaruh rakan sebaya juga mampu mengubah seseorang. Selain itu, rakan sebaya juga lebih berminat untuk mendengar keputusan yang dinyatakan oleh kawan sendiri daripada mana-mana orang yang lebih berpengalaman seperti ibu bapa atau guru ataupun orang yang lebih tua daripada dia. Jadi, apabila remaja itu lebih untuk mendengar kepada keputusan yang sama umur dengannya, sudah tentu keputusan yang dinyatakan oleh kawannya itu tidak rasional. Kenapa? Sebab pengalaman yang sama umur dengannya itu yang telah lalui berbeza dengan pengalaman apa yang ibu bapa dan guru yang telah lalui. Menuju faktor yang kedua ialah suasana keluarga yang bermasalah. Hal ini kerana semenjak daripada kecil, remaja ini seringkali terdedah dengan perkara-perkara yang negatif. Contoh seperti pergaduhan ibu bapa, perbalahan ibu bapa, sama ada perbalahan itu dari segi fizikal ataupun mental. Jadi, sudah tentu remaja tersebut berasa tekanan dan stres untuk kekal dalam rumah dan akan sentiasa lepak bersama kawan-kawannya. Jadi, hal ini membimbangkan kerana apabila dia berasa stres dan tekanan mengenai masalah keluarga yang dia hadapi, dia akan memberontak. Seperti contohnya, dia akan membuat perkara-perkara yang tidak bagus seperti merempit, minum arak, merokok, ataupun yang lebih teruk lagi, akan menghisap dada. Suka meluangkan masa di luar ini sangat berbahaya, lagi-lagi tiada pantauan ibu bapa. Dengan tiadanya pantauan ibu bapa, remaja akan berasa bebas untuk melakukan apa sahaja mengikut kehendak mereka dan tanpa panduan yang nyata. Jadi, faktor yang ketiga ialah kemajuan IT dan juga teknologi komunikasi yang ada pada hari ini. Hal ini kerana pelbagai kemudahan yang telah diberikan kepada golongan sekarang, seperti contohnya YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, Wattpad dan banyak aplikasi yang lain. Penggunaan sosial media ini telah menjadi satu trend dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Dan juga sosial media ini merupakan sebuah medium untuk golongan remaja mengisi masa kekosongan mereka. Penggunaan laman sosial ini ada kebaikan dan keburukannya sendiri. Tetapi golongan remaja lebih mendapat kesan negatif daripada penggunaan laman sosial ini kerana mereka menggunakan sosial ini hanya untuk suka-suka sahaja, sehingga mereka lalai dalam
melakukan tugasan yang telah diberikan kepada mereka. Dan hal ini membimbangkan kerana remaja kini lebih terdedah untuk berseronok dan melakukan mereka yang suka daripada fokus untuk melakukan satu benda yang penting untuk mereka seperti akademik ataupun meningkatkan pengetahuan mereka. Dan dengan adanya penggunaan laman sosial ini akan mengubah pandangan golongan remaja mengenai kebaikan dalam penerapan amalan baca buku. Oleh hal yang demikian, masalah-masalah ini boleh ditangani dengan pelbagai jenis usaha dan juga langkah yang kita boleh lakukan. Tapi pada hari ini saya akan memberi 2 langkah untuk menangani dan membendung masalah ini. Seperti pemantauan ibu bapa lebih diperketatkan. Antara perkara yang ibu bapa boleh lakukan daripada pemantauan ini ialah dengan mengenali siapa anak mereka berkawan. Jadi, ibu bapa boleh menilai rakan anak mereka dari segi personality, identiti, akhlak, sikap dan juga cara pertuturan rakan anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga patut peka terhadap perkembangan isu remaja sekarang. Kerana dengan mengetahui perkembangan isu remaja mereka sekarang, ibu bapa dapat lebih berhati-hati dalam membimbing dan mendidik anak mereka dengan cara yang betul. Di samping itu, ibu bapa juga perlu lebih mengisi masa dengan anak-anak mereka bagi mengetahui aktiviti-aktiviti yang anak mereka lakukan. Hal ini kerana dengan mengetahui aktiviti-aktiviti yang anak mereka lakukan, ibu bapa dapat mengenal pasti sama ada anak mereka mempunyai masalah ataupun tidak ada. Jadi akhir sekali, langkah yang terakhir ialah langkah memperkasakan dasar-dasar pembentukan akhlak dalam kalangan remaja. Pembentukan akhlak dalam kalangan remaja ini patut dipraktikan semenjak mereka di bangku sekolah lagi. Jadi, antara salah satu sekolah boleh buat adalah dengan memperketatkan lagi undang-undang di dalam sekolah tersebut. Jikalau didapati pelajar itu ataupun remaja itu telah melanggar undang-undang yang sedia ada dalam sekolah itu, patutlah diberi denda yang setimpal sehingga remaja dan pelajar itu berubah. Hal ini kerana remaja tidak patut dimanjakan dan patut dididik dengan cara yang lebih efektif agar mengelakkan remaja ini daripada tergolong golongan orang-orang yang berperilaku buruk. Selain pihak sekolah, masyarakat juga boleh turut serta dalam membantu membendung masalah ini dengan mengadakan ceramah ataupun menganjurkan apa-apa jenis program yang berkaitan dengan mementingkan moral dalam pendirian remaja itu. Dengan adanya ceramah dan anjuran program seperti ini, ianya boleh mempengaruhi pemikiran remaja kerana dalam peringkat umur remaja ini dia masih dalam proses untuk membentuk pendiriannya sehingga pemikirannya itu telah sampai ke tahap pemikiran orang yang matang. Jadi sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Kesimpulannya, remaja adalah generasi Y yang akan menjadi penentu kemajuan negara Malaysia, sama ada dari segi politik, pembangunan, urbanisasi, sosial dan juga ekonomi. Jadi saya Muhammad Sufi Saud Ramli ingin memohon maaf jika terdapatnya kekurangan saya dalam penyampaian ilmu di dalam video ini. Dan izinkan saya untuk mengundur diri dengan ucapan Assalamualaikum dan terima kasih.